Oke tuan-tuan dan puan-puan para penonton, ini adalah dua finalis perlawanan akhir kita pada petang ini antara pasukan Perkasa Padu daripada Kuala Penyu menentang pasukan Real Padian daripada Papar. Turun di bawah. Depan dulu. Oke, depan tu turun. Pusing. Oke, turun depan tu. Oke, dengan ini saya menjemput pegawai daerah kita Tuan Nelson untuk diperkenalkan kepada pemain-pemain. Dipersilakan. Oke. Oke tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya bacakan kesebelasan utama bagi pasukan Real Padian. Oke, ini adalah senarai pemain-pemain utama bagi pasukan Real Padian. Oke, memakai jersey nomor 1 itu penjaga gol utama bagi pasukan Real Padian itu Texan Tubing. Memakai jersey nomor 6 Muhammad Azwan bin Zainin, iaitu anak legenda bola sepak negeri Sabah, itu anak kepada Zainin Tinen. Okey, memakai jersey nomor 2 Muhammad Ramis Parasimam. Memakai jersey nomor 3 Muhammad Izam Lamdin. Memakai jersey nomor 9 Muhammad Nazrul Fazli. Memakai jersey nomor 11 Muhammad Azrin Ismail. Memakai jersey nomor 7 Muhammad Farhan Kasim. Memakai jersey nomor 14 Muhammad Faris Ayub Khan. Memakai jersey nomor 19 Muhammad Farid Ilham. Dan memakai jersey nomor 20 Muhammad Ruzaili Ahmad. Manakala jurulatih bagi pasukan Real Padian itu Coach Jainin Tinin dan Coach Azizan Nurdin. Okey, itu adalah senarai bagi pasukan Real Padian yang memakai jersey orange ketika ini. Okey, ini adalah senarai kesebelasan utama bagi pasukan Perkasa Padu. Okey, memakai jersey nomor 6 bekas pemain negeri Sarawak itu Asrin Kalam. Memakai jersey nomor 22 Muhammad Ekwandi. Memakai jersey nomor 8 Kapten pasukan iaitu Jenius Karib. Memakai jersey nomor 12 Sarul Nursa Rizwan. Memakai jersey nomor 15 Beckham Agustin. Manakala penjaga gol bagi pasukan Perkasa Padu pada petang ini itu ya Rejos Agus. Memakai jersey nomor 16 Hadi Charles Pasti. Ini adalah bekas pemain negeri Sabah, bekas pemain Johor Darul Tazim. Memakai jersey nomor 10 Exius Musab, pemain negeri Sabah. Erios Dios. Memakai jersey nomor 13 Zahrul Nezwan. Memakai jersey nomor 3 Zarizam Asraf. Dan memakai jersey nomor 5 Muhammad Kuzairi ya. Manakala pengurus pasukan bagi pasukan Perkasa Padu itu Christopher Atak. Dan jurulatih bagi pasukan ini itu Coach Randy Acu. Okey tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang saya hormati sekalian, semoga anda terhibur dengan aksi kedua-dua pasukan ini. Jadi mana-mana pasukan yang anda sokonglah dengan semangat. Okey tuan-tuan, semoga anda semua terhibur. Terima kasih. Jadi salam sejahtera dan selamat petang perlawanan akhir perlawanan kejuaraan bola sepak Piala Keamatan anjuran daripada restoran 83 di Kuala Penyu ini. Kita tangguhkan sebentar untuk memberikan laluan kepada azan yang sedang berkumandang ketika ini. Pertemuan di antara pasukan Real Padian Ya, maka jersey warna merah berada di sebelah kanan akan menyerang dari kanan ke kiri.
Manakala pasukan Perkasa Padu selaku pasukan pengganjur sebenarnya memakai berjersey warna biru seluar hitam pada petang ni dalam aksi perlawanan akhir pada petang ni setelah melayakan diri ataupun mengatasi pasukan Tidong FC dalam perlawanan separuh akhir dengan keputusan masa penuh 1-1, tetapi berjaya memenangi perlawanan dalam penentuan sepakan penalti dengan keputusan 4-5. Begitu juga dengan pasukan Real Padian juga marah ke perlawanan akhir setelah berjaya untuk mengatasi pasukan lawan iaitu AR Gang daripada Pitas. Berjaya memenangi perlawanan juga melalui penentuan sepakan penalti yang ditentukan melalui sudden death ataupun sepakan terakhir yang berjaya dimenangi oleh pasukan Real Padian. Okey, kita akan bermula dengan segera 20 minit setiap half ataupun setiap separuh masa diperuntukkan perlawanan bersamaan 40 minit untuk masa penuh kepada kedua pasukan Perkasa Padu yang melakukan perlawanan akhir pada petang ini. Tinus Karim belakang untuk Beckham Agustin daripada Penampang. Arti Charles juga salah seorang pemain yang pernah bermain di peringkat tertinggi dalam Liga Malaysia ni. Selain pernah bermain untuk pasukan Sabah, juga pernah bermain untuk Johor Darul Tazim dan beberapa pasukan yang lain. Tahan ke dalam untuk pasukan Real Padian. Taran dan serangan awal dari pasukan Real Padian tak terlepas daripada Faris. Coach Randy berikan arahan kepada para pemain, mengarahkan supaya tidak leka di barisan pertahanan. Tandukan ke belakang untuk Texan. Rendah saja sepakan daripada Texan. Dapat kepada Zarul dan percubaan daripada Zarul. Cubaan pertama daripada pasukan Perkasa Padu, tapi diselamatkan oleh Texan. Cadangan daripada ketua pasukan dengan yang agak berbahaya sebenarnya menuju ke kaki pemain Perkasa Padu. Sepakan daripada Beckham. Terus kedekapan Texan. Saya kira Texan bakal memenangi gelaran penjaga gol terbaik dalam kejuaraan ini, ataupun juga Rejos berpotensi untuk
menangi anugerah penjaga gol terbaik sepakan percuma dari kawasan Tengah Padang. Roy ketika ini coba cari ruang di dalam kawasan pasukan Perkasa Padu, dikeluarkan Maxius di hadapan Arius, coba memberikan tekanan, lepas dapat dikeluarkan oleh Beckham. Kasaran pula ada kena Maxius. Cai, bangun Cai. Bangun Cai. Sepakan jauh, apa ditanduk oleh pertahanan Sarul Lizan ketika ini. Pedarius nolak ke tengah untuk Jenius Karib. Pendek saja antaran kepada Zarul, tapi tidak begitu kemas daripada Zarul. Masih lagi pemain Real Padian. Kasaran daripada Arius. Along, Cai, come on, hey. Sepakan percuma untuk Real Padian. Pasukan nampaknya. Ataupun siapa? Ya, ketua pasukan yang akan lepaskan sepakan. Sepakan percuma terus tinggi. Masuk Ron. Ada ruang untuk pasukan Perkasa Padu melakukan cubaan. Masih lagi dalam kawasan permainan Zarul ketika ini. Cuba untuk menunggu bantuan rakan antaran pelarakan yang naik ke atas Jenius Karib. Pak Sam nolak ke belakang untuk Beckham. Dapat Pedarius, tetapi tidak berjaya melepasi kawalan, melantun pada Zarul. Baik daripada Zarul, lacahan mengumpan ke dalam kawasan penalti dan berjaya ditolak oleh Texan. Masih lagi serangan dari pasukan Perkasa Padu ketika ini. Sudah pun dikawal oleh pasukan Real Padian. Hampir lagi serangan daripada Perkasa Padu, berjaya menghasilkan jaringan gol, tetapi Texan menafikan percubaan tepat yang pertama daripada pasukan Perkasa Padu. Tangan ke dalam untuk Real Padian. Masih lagi dalam kawalan pasukan Real Padian, tukar-tukar antaran di dalam kawasan Perkasa Padu. Dan bahaya situasi ini. Tidak ada kasaran. Rosaili, pemain pertahanan yang begitu kental untuk pasukan Real Padian. Bermain untuk pasukan Piala Presiden Sabah satu ketika dahulu dan juga pasukan Kinabalu Jaguar. Baik, taran baik untuk rakan percubaan
diselamatkan oleh Texan. Percubaan tepat yang kedua daripada pasukan Perkasa Padu. Sekali lagi Texan menafikan percubaan daripada pasukan Perkasa Padu. Arius menekan kasaran daripada pemain Real Padian yang bertindak balas terhadap Arius. Kita lihat apakah keputusannya akan dilakukan oleh pengadil perlawanan. Tidak ada layangan kartu kuning, hanya amaran yang diberikan. Jenis sekali untuk sepakan percuma. Peluang yang baik untuk pasukan Perkasa Padu. Sekurang-kurangnya lakukan percubaan tepat yang ketiga, lambungan. Ada angkatan daripada penjaga garisan di seberang sini. Jaringan gol dapat dihasilkan tetapi tidak disahkan karena pemain pasukan Perkasa Padu sudah pun terperangkap offside. Jaringan daripada siapa? Maxius kah? Ataupun Arius Dios. Dorongan untuk dikejar. Juga ada pertembungan di kawasan pasukan Perkasa Padu melibatkan pemain jersey nombor 12 Perkasa Padu dan pemain jersey nombor berapa nih yang sedang terduduk ketika ini. Perlawanan masuk minit ke-10 ketika ini. Pasukan Perkasa Padu mempunyai 2 peluang keemasan yang hampir untuk mendapatkan jaringan gol. Jadi fair play akan dilakukan ataupun pengadil akan memberikan bola saja kepada pasukan Real Padian yang mengeluarkan bola sebentar tadi. Texan 2 kali diuji oleh pasukan Perkasa Padu, tapi 2 kali juga dapat menyelamatkan percubaan daripada pasukan Perkasa Padu. Masih lagi lakukan pasukan Perkasa Padu dapat dikuis oleh Arius. Bagaimana Arius? Jaya dihalang oleh pertahanan tapi pemain Real Padian. Hubungan ke dalam kawasan penalti, bahaya situasi ini. Percubaan dapat dihalang tapi memberikan sepakan sudut untuk pasukan Perkasa Padu, untuk pasukan Real Padian. Sepakan sudut yang pertama untuk Real Padian.
Cobaan agak liar daripada ketua pasukan Riyad Padian melakukan rebatan terus. Ataupun bukan ketua pasukan sebenarnya. Ketua pasukan pakai jersey nomor 6 kali ini. Sudah beralih lilitan tangan nampaknya untuk peranan ketua pasukan bagi Riyad Padian. Regis akan melakukan sepakan gol baik daripada Regis, sepakan kuat ke hadapan. Bahaya dikeluarkan oleh Beckham, cuba dikejar oleh Sarul tapi agak jauh. Rebatan diselamatkan oleh Regis. Satu rebatan baik daripada pemain pasukan Riyad Padian. Dan serangan dari pasukan Kasapadu tapi tidak diberikan tiupan whistle oleh pengadil meskipun ada terjatuh pemain Kasapadu. Dan percubaan daripada Arius, hampir lagi. Buat lagi bos, hei. Tidak sini banyak pakai tidak. Yang itu banyak bising. Sepakan daripada Jackson kurang kemas. Mujur sudah pun dikeluarkan. Hadangan daripada Beckham. Sarul ketika ini antar ke tengah tu Acai. Baik. Tapi ada 3 pemain Riyad Padian yang menutup ruang tak melakukan kawalan. Regis menyelamatkan satu percubaan daripada Riyad Padian. Sepakan baik mendapatkan akan di sebelah kiri. Terlepas daripada Jenius Karin. Roy, pemain yang cukup lincah. Rep. Tarik, Pak. Acai coba untuk menenangkan keadaan, untuk memastikan bola terus berada dalam kawalan. Hantaran untuk Zarul tapi terkapau offside Zarul. Angkatan telah pun dilakukan oleh penjaga garisan. Regis sudah pun keluar. Antara menukar arah ke sebelah kiri. Pasukan Perkasapadu terus coba untuk merencanakan serangan tapi tersekat daripada Arius. Rebatan daripada Faris tapi diselamatkan sekali lagi oleh Regis yang bersedia di kawasan di dalam kawasan gol. Sepakan baik daripada Regis. Tandukan ke belakang untuk Texan. Berbaki lebih kurang 2 minit untuk kedua pasukan. 20 menit diperuntukkan untuk setiap separuh masa. Dapat disekat Sarul Nizwan dari hantaran.
Arius Dius Karit. Sekat pintasan ataupun padangan daripada Begum. Sambungkan ke dalam kawasan penalti, dapat dikeluarkan oleh Beckham. Arius ketika ini ditarik oleh pemain Rio Padian. Hantaran tidak offside kedudukan ini. Bagaimana? Ada ruang untuk melakukan percubaan. Hantaran dapat disekat. Serangan yang baik daripada pasukan Bekas Apadu. Taran terus ke dalam kawasan penalti, tandukan. Tidak ada arahkan yang berhampiran untuk membuat percubaan susulan dalam percubaan ataupun tandukan daripada Maxius Musa tadi. Roy di tengah. Dan sudah pun ditamatkan perlawanan separuh masa yang kedua. Kedudukan terikat tanpa jaringan ketika ini. Kedua pasukan berpeluang Okey tuan-tuan dan puan-puan, mendapatkan jaringan gol, tetapi menjaga gol kedua pasukan yang menafikan peluang-peluang yang terhidang. Padu menentang dengan pasukan Real Padian. Okey, para penonton, saya ingin bertanya kepada anda semua. Adakah anda semua terhibur ataupun tidak? Wah, kurang sambutan lah sekali lagi. Kalau saya nampakkan para penonton di sekeliling Padang SK Kilogos ini saya anggarkan lebih kurang ada dalam 2,000 orang lah. Saya ingin mendengar jeritan yang kuat daripada penonton-penonton orang Kuala Penyu. Bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Saya ingin mendengar jeritan yang kuat daripada anda sebagai tanda sokongan kami kali ini. Okey? Apa
sama-sama saya dulu Pak. Legenda sepak takraw negeri Sabah. Tapi datang ke sini semata-mata ingin melihat membagi sokongan bagi kejuaraan kali ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, mari kita tumpukan kembali ke dalam padang bola sepak kategori sambungan separuh masa yang kedua di antara pasukan Real Padian memakai jersey orange menentang pasukan Perkasa Padu memakai jersey biru. Okey tuan-tuan dan puan-puan, semoga anda semua terhibur. Terima kasih. Dari bersambung perlawanan separuh masa yang kedua ataupun baki 20 minit yang seterusnya untuk perlawanan akhir kejuaraan bola sepak 11 sebelah Keamatan Cup Kuala Penyu pada tahun 2025 ni. Kita menanti tiupan whistle daripada pengadil. Itu dia pasukan Real Padian yang mulakan perlawanan separuh masa yang kedua. Taran ke dalam untuk perkasapan. Kedudukan masih lagi terikat tanpa sebarang jaringan. Perkasa Padu di separuh masa yang pertama mempunyai beberapa peluang yang dilihat hampir untuk menjaringkan gol. Juga pasukan Real Padian mempunyai peluang tetapi penjaga gol menafikan. Masih lagi dalam kawasan permainan Leopold ketika ini. Putaran penarakan di sebelah kiri. Sambungan penumpanan lantun kepada pemain Real Padian. Dilebarkan kepada Real ataupun Leopold sebenarnya. Jaya disekat. Baik, kawalan bola yang dilakukan Arius. Hantaran untuk mendapatkan Zarul di sebelah kanan. Zarul ketika ini cuba mencari ruang. Zarul, masih lagi Zarul. Peluang dan gol untuk pasukan Perkasa Padu, tetapi sayang terperangkap offside sebenarnya. Right lagi. Satu lagi jaringan gol yang tidak disahkan telah terperangkap offside. Hampir lagi jaringan gol di awal permainan separuh masa yang kedua ini dapat dihasilkan, tetapi sudah terperangkap offside. Tarik ke dalam untuk Perkasa Padu. Gila. Udah lagi pada. Bingung terus anjing itu. Sepakat percuma untuk Real Padian. Sepakat terus ke hadapan, jauh cuba mendapatkan Leopold. Tidak ada sesiapa rakan yang cuba untuk melakukan ataupun mendapatkan bola kedua. Zarul ketika ini pemain lincah berasal daripada Labuan, bermain untuk pasukan Kuching City. Turut bermain dalam kejohanan Piala Keamatan ini, anjuran restoran 83 di Kuala Penyu.
Tahan ke dalam. Dapat kepada Arius, tembakan daripada Arius tapi tersasar jauh. Sepakat daripada Texan menuju kepada Roy tapi dapat dihalang oleh pertahanan. Bahaya situasi ini. Gol untuk Real Padian. Lalu Leopold, pemain gantian yang baru saja dibawa masuk di awal separuh masa yang kedua. Jadi kedudukan sudah pun berubah di minit ke-25 ataupun minit ke-5 separuh masa yang kedua ini. Tidak diberikan kawalan yang cukup ketat sebenarnya. Leopold dapat melepaskan cubaan dan tidak dapat digapai oleh Rijos. Okey, itu adalah jaringan yang pertama bagi pasukan Real Padian melalui pemain berjisi nomor 17 Leopold Alfonso Otong. Okey, kedudukan terkini pasukan Real Padian mendahului dengan Real Padian 1 Perkasa Padu 0. Okey, ini bermakna pemain berjisi nomor 17 ini mendahului senarai penjaringan setakat ini dengan jaringan sebanyak 8 gol, iaitu Leopold Alfonso Otong. Dan nampaknya dengan jaringan yang dihasilkan oleh Leopold sebentar tadi mungkin akan sekaligus menobatkan beliau sebagai gol terbanyak. Dan jaringan gol penyamaan dapat dihasilkan oleh pasukan Perkasa Padu. Tidak menunggu terlalu lama nampaknya pasukan Perkasa Padu untuk menyamakan kedudukan melalui Arius ataupun siapa. Ya. Okey, itu dia Mexius Musa sebenarnya, Mexius Musa yang menjaringkan gol. Pemain berjisi nomor 10, pemain yang tidak asing lagi yang tidak dikawal sebentar tadi, mempunyai ruang yang cukup selesa untuk menyudahkan peluang. Okey, bermakna ketika ini keputusan seri. Jadi kedudukan kembali terikat 1-1. Perkasa Padu 1. Gol menit ke-27. Percubaan daripada Leopold dinafikan oleh Rijos. Percubaan susulan, serangan susulan bagaimana? Dapat dihalang. Perlawanan yang begitu menarik nampaknya diperagakan oleh kedua pasukan pada petang ini. Sarul Izwan cuba untuk mengejar, sudah pun keluar. Tahan ke dalam untuk pasukan Perkasa Padu. Sekali lagi tahan ke dalam untuk pasukan Perkasa Padu.
Legal-legal di kawasan tengah ketika ini. Keluarkan oleh Beckham. Baik, keluar bola yang dilakukan. Lincah main ni. Hantaran daripada Julius Karib untuk dikejar, tapi tergelincir dan dapat dikeluarkan oleh pertahanan Real Padian. Dapat kepada Roy. Dapat disekat oleh Julius Karib. Keluarkan oleh Rosaili menuju kepada Beckham. Kawalan bola yang cukup kemas. Baik. Masih lagi. Cadangan yang diberikan tiupan whistle oleh pengadil untuk memberikan sepakan percuma kepada pasukan Perkasa Padu. Gol. 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 Exius Musa akan mengambil sepakan percuma ini. Harus melakukan sepakan ataupun umpanan yang kemas kepada rakan-rakan yang menanti di dalam kawasan penalti. Bob. Bob. Belakang Bob, belakang Bob. Kita berikan ruang untuk pasukan Real Padian melakukan pertukaran terlebih dahulu. Peluang yang baik untuk pasukan Perkasa Padu mendapatkan gol yang kedua melalui set pitch ini yang akan diambil oleh Maxius. Bagaimana Maxius? Apakah percubaan terus ataupun umpanan kepada rakan-rakan? Rasul, ini luar Rasul, keluar. Kurang kemas daripada Maxius, tapi percubaan susulan dan diselamatkan oleh Texan. Lambungan daripada Maxius coba untuk membuat percubaan ke sudut gawang gol. Hantaran dapat kepada Leopold. Coba diberikan kawalan oleh Lugo. Ada ruang untuk Roy. Masih lagi Roy. Coba untuk mencari ruang-ruang kosong. Dan sudah terperangkap offside gerakan yang datang dari belakang pemain-pemain pasukan Real Padian. Perkasa Padu sebenarnya. Carul pemain lincah. Hantaran pula tidak sampai, namun tidak cukup kemas. Sepakan gol untuk pasukan Perkasa Padu sambil ada seorang pemain
yang nampaknya seperti mengalami kekenjangan otot. Tapi sudah pun bangkit semula Kina sebenarnya. Cina. Hel. Sambungan daripada Kina untuk Arius. Tidak offside kedudukan ni. Bagaimana Arius? Tapi tersekat daripada Arius. Terlepas dari kawalan. Dan peluang untuk Real Padian melakukan serangan. Roy cuba mengejar. Sudah pun terkeluar. Arius Rel. Kira. Dan pertukaran yang pertama untuk pasukan Perkasa Padu. Kina direhatkan memandangkan sudah pun kekenjangan otot sebentar tadi. Jadi pertukaran yang pertama untuk posisi pertahanan kanan bagi pasukan Perkasa Padu. Sepakan gol akan dilakukan oleh Rijos. Baik daripada Rijos. bertumbuk kan? Masih wawa. Dikeluarkan oleh Rosaili. Menuju kepada pemain yang baru saja dimasukkan. Sentuhan pertama antaran kepada Arius. Antaran tidak menjadi, tersekat. Dan Roy ketika ini lambungkan untuk Leopold. Sepakan baik dapat dihalang oleh pemain Padian. Lintasan dapat dilakukan pemain Real Padian, tapi hadangan pengadil memberikan sepakan percuma untuk Real Padian. Berbaki 3 minit untuk kedua-dua pasukan. Gol minit ke 14 daripada Leopold untuk gol pembukaan, tapi Maxius Musa menyamakan kedudukan pada minit ke 24 sebenarnya daripada Leopold, tetapi Maxius menyamakan kedudukan di minit ke 27 di separuh masa yang kedua ini. Cederaan pula menimpa pemain Perkasa Padu yang nampaknya terpaksa dibawa keluar ataupun diusul keluar oleh pertahanan awam. Baki 2 minit untuk kedua-dua pasukan, dan sekali lagi pertukaran pemain dan juga penjaga gol untuk pasukan Perkasa Padu akan dilakukan oleh coach Randy Aco. Dua pertukaran yang akan dilakukan. Ci pun juga dimasukkan untuk menggantikan pemain yang terpaksa diusung keluar ini. Juga pertukaran untuk pasukan Real Padian yang menjagakan perlawanan akan diheret ke perlawanan ataupun ke penentuan sepakan penalti. Texan bertindak cemerlang menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Perkasa Padu. Begitu juga dengan Rijos, dapat menyelamatkan beberapa percubaan
daripada pasukan Real Padian. Tetapi ketika ini kedua penjaga gol sudah pun digantikan. Berbaki 1 menit untuk kedua-dua pasukan. Sentuhan yang pertama kepada penjaga gol yang baru dibawa masuk oleh Perkasa Padu. Sepakan baik dan terus ditamatkan. Jadi perlawanan akan diheret melalui sepakan penalti. Jadi sampai di sini dulu untuk rakaman kita dalam masa perlawanan sebenar selama 40 menit, dan kita akan disebabkan keputusan masih lagi seri 1 sama. Jadi kita tidak pasti. Kita akan memulakan rakaman yang baru untuk penentuan sepakan penalti sebentar saja lagi. Sekian dan bagi terima kasih. kejohanan ini. Jadi untuk menentukan